Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Auda penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala pada kali ini kita dipertemukan di dalam satu rancangan, iaitu rancangan An-Nur buat keluarannya pada kali ini. Dan baiklah auda penonton yang saya hormati sekalian, tajuk perbincangan kita pada kali ini ialah sembahyang kunci kebahagiaan. Yang saya rasa tajuk ini adalah amat berfaedah ataupun berguna untuk kita dalami dan kita fahami. Dan bersama-sama saya ada dua orang ahli panel yang cukup muda, cukup gagah dan tampan. Dan ahli panel kita yang pertama iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Awang Asminan bin Haji Cucu. Beliau merupakan Ketua Pegawai Ugama Daerah Belait Kementerian Hal Ehwal Ugama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ahli panel kita yang kedua iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Badaruddin bin Haji Besar. Beliau merupakan penceramah tetap di Pusat Dakwah Islamiyah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk masa ni Ustaz? Sibuk dengan ceramah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan baiklah ada penonton yang saya hormati sekalian, kita berbalik kepada tajuk kita pada kali ini iaitu sembahyang kunci kebahagiaan. Jadi selain daripada kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah sembahyang khususnya kepada yang 5 waktu, ianya juga dapat kita lihat ia sebagai adalah kunci kebahagiaan. Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut, mungkin saya tertarik untuk bertanyakan kepada ahli panel kita yang pertama itu Yang Mulia Ustaz Haji Awang Asminan bin Haji Cucu. Ustaz untuk dapat memberikan definisi kebahagiaan menurut pandangan Islam. Mungkin Ustaz dapat menerangkan dengan lebih lanjut. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Pengerusi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Amma ba'd. Alhamdulillah. Seperti mana yang dinyatakan oleh Ustaz Pengerusi tadi, bahawa tajuk perbincangan pada malam ini ialah mengenai dengan sembahyang ataupun solat merupakan kunci kebahagiaan. Kalau kita ni lihat kepada definisi bahagia itu sendiri ataupun kebahagiaan ini, memang ia bersifat universal, memang luas. Macam-macam orang mentakrifkan tentang kebahagiaan ini. Dan yang pastinya semua orang ini inginkan bahagia, inginkan kebahagiaan. Inginkan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Semua ini berkaitan. Dan ada yang bekerja keras untuk menghimpun harta, sebanyak-banyaknya harta itu. Dan ia menganggap dengan banyaknya harta itu merupakan satu kebahagiaan. Ada mentakrifkan macam itu. Bahagia ininya banyak harta. Banyak harta. Dan kemudian ada yang mengejar kehidupan ini mengejar pangkat atau kedudukan. Ini juga sebahagian orang mentakrifkan bahagia itu dengan memiliki kedudukan atau darjat yang tinggi di sisi masyarakat. Ini dengan adanya kedudukan yang baik itu, kedudukan yang tinggi, ia seolah-olah merasakan kenikmatan dalam kehidupannya itu. Dan juga ada yang mentakrifkan bahagia ini bagi orang sakit mestilah ia menginginkan kesihatan. Apabila ia terlepas atau sihat daripada setiap penyakitnya itu adalah merupakan kebahagiaan baginya. Kalau dilihat kepada definisi-definisi itu tadi, memang ia bersifat meluas atau universal. Tidak ada maknanya yang khusus. Macam-macam orang mentakrifkan sendiri. Tapi kalau menurut pandangan Islam sendiri, seperti mana yang dinyatakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apabila ditanyakan oleh para tabi'in kepada beliau, apa kebahagiaan itu sendiri? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada menyatakan,
ada 7 perkara yang menunjukkan kepada kebahagiaan ini. Perkara yang pertama iaitu qalbun syakirun, iaitu hati yang sentiasa bersyukur. Bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara itu orang ini sentiasa bersyukur. Lidahnya sentiasa basah dengan mengucapkan syukur. Puji-pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu adalah merupakan satu kebahagiaan. Tanda-tanda orang yang bahagia. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ialah al-azwaj as-salihah, iaitu isteri atau pasangan yang saleh. Bukan saja isteri ya. Bukan saja suami isteri. Kalau kata ni duduk di sini ni laki-laki dengan sini tentulah kita ni bincangkan bini-bini. Tapi untuk maknanya yang lebih meluas pasangan yang saleh. Kira lelaki atau perempuan. Dengan adanya pasangan yang saleh ni akan melahirkan lingkungan keluarga dan seterusnya masyarakat yang saleh juga. Dengan cara itu, mungkin dengan cara memilih pasangan yang baik-baik ini, akhirnya akan melahirkan masyarakat yang baik-baik, ahli keluarga yang baik-baik, dan kehidupan sekeliling itu akan menjadi harmoni. Di sana nampak kebahagiaan itu. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seterusnya yang ketiga disebutkan al-aulad al-abrar, iaitu anak-anak yang saleh, anak-anak yang mentaati kedua ibu bapanya. Pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pemuda, mungkin tersingkap kali bajunya tu, nampak arah bahunya tu. Lelaki ke perempuan? Laki-laki ni. Laki-laki. Itu kalau perempuan auratnya tu dia dapat tu barangkali ni memang pemuda laki-laki. Pemuda lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat arah baunya tu, tadi ada ruam. Tekuladas lah. Bahasa kasarnya tekuladas yang manisnya ruam tu merah-merah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda ni, apa yang menyebabkan baunya tu ada ruam, ada merah-merah tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda ni. Lalu pemuda ni memberitahu kepada Rasulullah yang ia sentiasa mengikut mamanya yang sudah tua, yang sakit. Setiap kali ia lepas bekerja, setiap kali ia selepas mengerjakan sembahyang, ia sentiasa memelihara indungnya ni, mamanya ni, mengangkat ia, membantu mamanya ni juakan bodu, diangkatnya, digendongnya arah bahunya. Dan ia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah perkara ni sudah cukup ia berbakti kepada kedua ibu bapanya? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang kau lakukan aninya indah setimpal dengan jasa yang telah diberikan oleh kedua ibu bapamu terhadapmu. Artinya jasa kedua ibu bapa ni, walaupun sampai kita ni sakit memelihara ia cuma tu, alum juga dapat membalas kebaikan ataupun yang pernah diberikan oleh ibu bapa kepada kita ni. Artinya kita ni sentiasa saja sebagai anak perlulah mentaati kedua ibu bapa, walau macam mana pun keadaan kedua ibu bapa tu, selagi mana ia indah mengarahkan kita ni untuk melakukan maksiat ataupun melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga, anak yang saleh, yang taat, sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Seterusnya perkara yang keempat ialah al-bi'ah as-salihah. Semua as-salihah ni, salihah ni memang maksudnya yang baik-baik. Yang baik-baik. Bi'ah ni persekitaran, lingkungan tempatnya tinggal tu, di mana ia berada, lingkungannya ni pun perlu juga baik. Dengan ada persekitaran yang baik ni, lingkungan kehidupannya ni yang baik ni, maksudnya yang baik macam mana tu Ustaz? Persekitarannya, tempat tinggalnya, orang sekelilingnya, jiran-jirannya, kalau mungkin cara pengambilan tempat, macam contohnya rumah dengan cara yang baik kali mungkin. Persekitaran macam tu Ustaz. Persekitaran rumahnya tu, kejiranannya, dalam rumahnya tu sendiri, semuanya kita ni nyaman mata memandang. Bukannya mata saja memandang, merasakan dengan hati kita ni di sana tu tempat yang baik. Itu antara tanda-tanda mungkin yang dapat memberikan kebahagiaan ataupun definisi kebahagiaan itu sendiri kepada kita ni, seperti mana yang digariskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu perkara yang keempat. Kemudian yang kelima iaitu al-mal al-halal. Sudah tentunya harta
yang baik, harta yang halal. Walaupun banyak harta tu, tapi kalau sumbernya bukan bersumbarkan daripada benda yang halal, maka memangnya ketani pun selalu mendengar juga, kalau yang dah baik-baik katunya dah melakat. Panasnya. Panas hartanya, duit tak banyak, kalau ia sumbernya dah baik, cepat habis, senang saja. Dihitung-hitung pun rupanya habis sudah juga. Berbelanja tu dia lagi melihat keperluan mana yang lebih afdal, mana yang diutamakan, kerana ia kerana apa, hartanya tu bukan bersumbarkan yang halal. Ini banyak ni. Kalau kita ni kupas lagi dari mana sumber-sumber halal ni, memanglah kalau dalam perkhidmatan awam sendiri, cara bekerja, waktu bekerja kita ni, ini semua ni memainkan peranan dalam kita ni menghimpun atau mengumpul harta yang halal ni. Daripada wang ringgit kita ni, dengan harta yang halal itu kita ni memberikan kepada keluarga kita ni makanan yang bersumbarkan rezeki yang halal itu, dengan cara itu barangkali dapat memberikan kebahagiaan kepada kita ni yang digariskan. Itu perkara yang kelima. Kemudian perkara yang keenam iaitu tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din ni kita ni mempelajari agama tu, sentiasa meningkatkan diri kita ni, memaksa diri kita ni untuk memperbaiki atau menimba ilmu pengetahuan agama, khususnya ilmu-ilmu agamanya, ya ilmu apa sajalah, tapi ini khusus kepada ilmu agama. Dan dengan kita ni mempertingkatkan, mempelajari ilmu-ilmu agama itu, kita ni pun dapat melaksanakan ibadah kita ni dengan sempurna, melaksanakan muamalah kita ni dengan baik, berlandaskan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cara itu mudah-mudahan dapat memberikan, dan setentunya apabila ia digariskan oleh para sahabat sudah, khususnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ni, itulah antara ciri-ciri kebahagiaan. Kemudian yang ketujuh, umur yang berkat. Umur yang berkat. Kita ni pun selalu berdoa, dalam doa kita ni tu, kita ni sentiasa meminta umur panjang, umuran tawilan. Itu dalam doa kita ni memang dah putus-putus ni. Kan minta umur panjang saja. Tapi ada baiknya barangkali kita ni bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu meminta umur panjang yang berkat. Berkatnya tu macam mana? Kita ni isihi kehidupan kita ni tu dengan perkara-perkara yang baik, dengan melakukan amal ibadat, suruhan-suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang disampaikan kepada kita ni melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Mungkin daripada penerangan ciri-ciri kebahagiaan yang digariskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tu ada 7 perkara tu tadi. Mudah-mudahan dapat mentakrifkan kepada kita ni, menerangkan kepada kita ni apa kebahagiaan, apakah kebahagiaan yang dimaksudkan menurut pandangan Islam. Baiklah, terima kasih Ustaz. Satu penerangan yang sangat meluas sebenarnya. Memang betul apa dikatakan, ada antara 7 ciri itu bersifat kepada yang positif. Jadi kita fokuskan kepada tajuk kita pada kali ini, iaitu sembahyang kunci kebahagiaan. Jadi mungkin saya ingin bertanyalah kepada ahli panel kita yang kedua, yang saya katakan tadi, kita fokus kepada tajuk kita iaitu sembahyang kunci kebahagiaan. Jadi daripada tajuk itu Ustaz, jadi menampakkan kepada kita ni bahawa sembahyang itu ada hubung kait dengan kebahagiaan. Jadi mungkin Ustaz dapat menerangkan dengan lebih lanjut, adakah dari sudut manakah ia dapat dikaitkan dengan kebahagiaan dan sembahyang. Silakan Ustaz. Terima kasih rakan pengerusi dan juga rakan panel dan para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni yakin bahawa setiap perintah dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti mempunyai rahsia. Dan di sebalik rahsia itu ada kebaikan. Dan dalam kebaikan itu pasti ada manfaat untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ni sebagai yang tadi sipir-sipirnya ataupun kuncinya, bahawa setiap amalan yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada rahsia dan kebaikan di sebalik itu. Sebab itu juga dengan melakukan sembahyang, memang kita tahu itu adalah orang apa sebagai kunci kebahagiaan. Semua orang mau bahagia. Seperti mana rakan panel tadi memberitahu, semua orang pasti mahukan kebahagiaan. Betul Ustaz. Sedangkan orang sakit pun juga akan mau berbalik, semua akan mau sihat. Orang sihat pun kan mau bahagia orang sihat mau juga. sentiasa sihat. Betul. Jadinya
Setiap rahsia itu subhan Allah SWT itu pasti ada kebaikan, sama ada daripada sudut individu itu ataupun mendatangkan kebaikan, kebahagiaan kepada ahli keluarganya dan juga kepada masyarakat dan juga negara. Artinya kunci sembahyang itu membawa kebahagiaan kepada seluruh orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu Jadinya menyeluruh lah ini Ustaz. Menyeluruh. Artinya yang penting taat perintah Allah, lakukan sembahyang, insya-Allah pasti akan menjaminkan kebahagiaan sama ada di dunia apatah lagi di akhirat. Baik. Ini antara pertama sekali antara ciri-ciri orang bahagia ini juga antaranya ialah orang yang sentiasa sembahyang, adalah antaranya ia akan mendatangkan ketenangan kepada orang yang mendirikan sembahyang ini. Sebab itu Allah SWT berfirman, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan kita ni mengingati Allah, mendirikan sembahyang, berzikir, baca Quran, ia akan menenangkan hati kita ni. Artinya orang yang bahagia itu ia memiliki ketenangan dan juga ketenteraman. Sebab itu kadang-kadang ada orang tadi lihat orang yang sembahyang ini kehidupannya tentram. Tidak ada banyak masalah, tidak ada musibah. Berbanding dengan orang yang indah sembahyang. Macam-macam kesulitan, macam-macam juga masalah, musibah yang diterimanya. Sebab itu kalau berbandingkan dengan orang yang beriman, orang yang bersembahyang ini, ia mempunyai ketenangan. Di sebalik itu orang yang sembahyang ataupun kadang ada orang yang mempunyai harta, kemewahan, ia usulnya macam nampak macam bahagia. Macam mewah, semua terdapat, rumah semua besar, cukup, kapal di laut, gedung di darat. Semua ada. Tapi oleh kerana dia sembahyang, keberkatan indah dalam hidupnya tu. Artinya ketenangan indah ada. Apabila ditimpa musibah, ia akan mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya tu. Kadang minum perkara yang yang diharamkan atau membuat perkara yang lain. Sedangkan orang yang sembahyang apabila ditimpa musibah, apabila ditimpa dengan cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ia akan redha. Ia tahu bahawa dengan sembahyang itu ia mendidik jiwanya untuk redha kepada cobaan dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini artinya orang sembahyang pasti akan merasa tenang dan tenteram. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Bilal, bila ginda rasa menemui kesulitan ataupun kesusahan misalnya, ada senang hatinya, baginda akan berkata kepada Bilal, arihna ya Bilal, tenangkan, rehatkan kami Bilal dengan sembahyang. Artinya Rasulullah menyuruh supaya Bilal untuk iqamah, azan dan iqamah, untuk mendirikan sembahyang. Karena dengan sembahyang itu, itulah cara untuk menenangkan hati kita ni. Dan firman Allah Taala ini, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan tadi mengingati Allah, dengan salat, sembahyang hati ini akan jadi tenang. Itu pertama, orang yang salat pasti akan mendapat ketenangan. Dan juga orang yang sembahyang, artinya kebahagiaan ini juga, ia akan bahagia dengan sembahyang ini juga, ia akan mendapat kesihatan. Ini kesihatan kerana apa? Kan lihat dalam perbuatan ataupun gerakan dalam sembahyang itu ada unsur-unsur senaman. Tapi Nabi pastikan bahawa niat kita ni sembahyang adalah kerana Allah SWT. Jangan sembahyang untuk nyorang pasukan, untuk senaman terpulang. Pastikan niat daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu kita akan dapat manfaat. Jadi manfaat, kelebihan, kebaikan daripada mengerjakan taati pada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sembahyang itu. Artinya sebab tu sarjana-sarjana ataupun doktor-doktor mengkaji. Ramai yang mengkaji ni tentang sembahyang ni. Rupanya di sana tu diorang mencek bahawa membuat kajian-kajian dan penelitian bahawa dengan gerakan-gerakan salat itu ia akan melonggar-longgarkan urat-urat saraf kita ni. Artinya ia untuk menyehatkan badan kita ni. Urat-urat saraf kita ni yang kancam-kancam berkulut-kulut berkutal-kutal itu akan longgar dengan gerakan sembahyang itu. Berbanding dengan orang yang sembahyang lambat sembahyang ataupun jarang-jarang sembahyang, ia akan demi sembahyang akan berkerutupan tulang-tulangnya ni, menggeritik apa. Artinya itu nampakkan orang sembahyang adalah menjamin kepada kesihatan seorang itu daripada urat saraf dan juga untuk melancarkan pengaliran darah. Ini banyak dikaji ni pengaliran darah kita ni supaya lancar darah kita ni, oksigen yang datang dalam darah kita ni itu supaya jalan dengan baik dan juga menyusun tulang-tulang belulang kita ni. Setiap sendi-sendi kita ni itu akan bergerak dalam sembahyang itu, ia adalah boleh menyusun balik ke posisi yang baik dalam tulang kita ni itu.
Dan yang paling menakjubkan lagi, dengan tadi mentaati Allah SWT itu, dengan sujud kepada Allah SWT, ia boleh mendatangkan satu kebaikan, iaitu dengan sembahyang itu ia boleh mencegah katanya daripada mengidap penyakit kanser. Ada beberapa kumpulan membuat kajian bahawa di leher katanya ini ada jenis urat ataupun darah yang mengalir bila sujud, dan di otak katanya itu ada jenis satu ruangan kosong. Dengan tadi sujud, sentiasa melakukan sujud kepada Allah SWT, darah itu mengalir dan memenuhi ruangan kosong itu. Sampai kepada ruang kosong itu. Bila ruangan kosong itu penuh, di sana orang berkesimpulan bahawa di sana bila ruangan kosong itu dah penuh, ia boleh mendatangkan ketenangan pada orang yang bersembahyang. Dan kumpulan kedua memberitahu bahawa bila dah penuh ruangan kosong itunya, ia boleh mencegah seseorang itu daripada mengidap penyakit kanser otak, barah otak. Ini ya, artinya sujud dan sembahyang kepada Allah SWT itu menjamin kebahagiaan seorang itu dengan kesihatan yang akan didapatinya berkat daripada melakukan salat, dan juga menjadikannya orang yang bahagia. Dan sampai itu juga dengan sembahyang ini juga, salat ini, ia boleh menghindar seorang itu daripada menghindarkan seorang itu daripada melakukan perkara yang indah baik, perkara dosa. Dengan sembahyang, ia sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa orang berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala 5 waktu, sehari semalam, dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sanalah artinya ia boleh mencegah seorang itu daripada melakukan perkara yang indah baik, berkeji dan mungkar. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Auzubillahi minasyaitonir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu mencegah daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, keji dan mungkar. Ini jaminan Allah SWT. Kalau orang sembahyang, insya-Allah dia akan melakukan perkara-perkara yang indah baik, insya-Allah. Tapi kadang-kadang ada orang bercakapnya, waktunya sembahyang je banyak. Tapi kenapa ianya? Orang katanya ni Ustaz terlampau Ustaz, untuk terlampau prihatin orang sudah sembahyang pun dipersoalkannya. Orang atunya Sinatunya sembahyang tapi lah segi selalunya banunya. Di sini jangan disalahkan sembahyang. Sembahyang tetap lurus. Kena cek kenapa ya melakukan mana tu, macam mana sembahyang orang yang melakukan maksiat itu. Mungkin dia sembahyang tapi kayaknya dilihat lagi pada ukur daripada wudunya. Ada wudunya sempurna, kerana wudu ni salah satunya ialah untuk kesempurnaan sembahyang kata ni, ibadah kata ni. Cuma tu dengan syarat sembahyang kata ni. Kalau wudu kata ni dah sempurna, dah sah, artinya sembahyang tadi pun dah sah. Cuma tu dengan niatnya. Dicek balik niat ni. Adakah niat untuk apa, ataupun untuk riya, ataupun untuk apa? Ini yang kata ni anda dapat melihat ni Ustaz. Artinya di sana kesan sembahyang itu berbalik kepada niat. Artinya niatnya kalau niatnya lurus, insya-Allah ia beri kesan kepada pribadinya, ia akan boleh menghindarkan daripada seorang itu melakukan dosa. Baik. Cuma itu dengan periksa rukun sembahyangnya itu. Semua sembahyangnya. Wudunya diperiksa, niatnya, dan juga baliknya orang ia akan menyalahkan sembahyang itu, jangan salahkan sembahyang, tapi cek sembahyang itu macam mana, adakah sempurna kah indah. Sebab tu tadi suruh sempurnakan sembahyang kita ni. Macam juga dengan rukun sembahyang itu, macam mana ia melakukan sembahyang itu, adakah sempurna atau indah. Artinya atau menjamin kepada boleh memberi kesan kepada pribadi seorang itu supaya indah melakukan dosa. Ini jaminan Allah SWT bahawa sembahyang itu boleh menghindar seorang itu daripada melakukan dosa. Dan berbalik kepada tadi ni, kesannya ni, bila seorang itu dah indah melakukan dosa, insya-Allah ia boleh beri kesan kepada dirinya sendiri dan juga berbalik kepada keluarganya. Beri kesan kepada keluarganya. Artinya setiap orang yang sembahyang pasti akan membawa keluarganya untuk sama-sama mengerjakan sembahyang. Orang dah jauh daripada dosa tu, dan juga yang tandang dah tandang sudah jiwanya, ia akan membimbing keluarganya untuk sama-sama mendirikan sembahyang. Ini kesannya pada dirinya dan juga kepada keluarganya. Dia akan bawa sembahyang ahli keluarganya untuk sembahyang berjamaah. Jadi mungkin ini yang dikatakan oleh ahli panel kita yang pertama, iaitu antara ciri-ciri kebahagiaan itu adalah anak yang soleh ataupun pasangan yang soleh, pasangan soleh. Jadi mungkin dengan mendirikan sembahyang bersama-sama itu sekalian. Lurus. Itu yang nyata ni jaminan Allah SWT bahawa bila orang itu mentaati Allah SWT, seluruh keluarganya sama-sama mendirikan sembahyang, insya-Allah keluarga itu kan timbul dalam keluarga itu mawaddah dan rahmah.
mawaddah tadi kasih sayang dan juga belas kasihan antara satu sama lain. Betul. Bila tadi sembahyang bersama jamaah, di sana tadi akan berjumpa berkumpul dan di sana lepas sembahyang bersalam-salaman, saling ingat-ingati, saling bersalam-salam. Di sana akan timbul mawaddah dan rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana juga akan memanggil rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga timbul keberkatan. Ini yang tadi mau keberkatan dalam keluarga itu daripada individu yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sembahyang, yang bahagia dengan sembahyangnya, membawa kepada keluarganya. Dan sebab itulah juga Rasulullah SAW menyuruh anak kata ni, melatih anak kata ni supaya bersembahyang semasa umur 7 tahun. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kata sembahyang masa umurnya 7 tahun. Pukullah mereka kalau 10 tahun tu dia sembahyang. Artinya didikan di sini dari Damit sudah dididik untuk sembahyang. Insya-Allah dia akan mengamalkan sembahyang ini, tahu akan kewajiban sembahyang ini, kebasar insya-Allah dia akan jadi orang yang sembahyang insya-Allah. Dan juga dengan macam-macam itu, tapi berapa banyak orang yang mahu mengingatkan anak sembahyang. Itu persoalan tu. Itu persoalannya Ustaz. Allah SWT beritahu, ajar dan Rasulullah SAW mengajar, ajar anak kita sembahyang supaya ini jadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah dan rahmah. Itu ajar anak kata ni. Berapa ramai orang yang ingat untuk mengingati anak yang sembahyang. Biasa orang kalau bukan saja mengingatkan sudah siap homework sudah siap sudah mandi ke apa kan, sudah makan belum, sudah iPad sudah bercajing. Artinya orang tanyakan, tapi sembahyang jarang-jarang saya mendengar orang. Tetapi kata ni doa-doakanlah Ustaz, mudah-mudahan Rasulullah sudah menyuruh tadi supaya sentiasa melatih ataupun mengingatkan anak supaya mendirikan sembahyang. Supaya apa? Katanya semua keluarga jadi orang yang sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan samping sebelah keluarga itu sudah semua keluarga di negara kita ini sembahyang, insya-Allah ia akan membawa kesan kepada ketenangan dan kebahagiaan dalam negara kita ini.